Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tajuk Al-Mudarabah. Ismi Muhammad Irsyad Hakimi bin Johari, Al-Fasli 5 Ibnu Abbas, Wal Muallimi Ustaz Abdul Malik bin Tamrinan. Dan ini adalah saya. Okay, kita beralih kepada tajuk yang pertama, iaitu Ta'rif Al-Mudarabah. Okey, ta'rif al-mudarabah fi lughah. Al-mudarabah mushtaqu min ad-darab. Yang bermaksud dari sudut bahasa, al-mudarabah berasal dari perkataan ad-darabu, iaitu memukul atau berjalan. Okey, fil istilahan an yudafi'u al-malik ila syakhsun malan liyattajira fihi warribuhu mushtariku bainahuma. Okey, pada istilah pula, yang bermaksud pemilik harta memberikan harta kepada seseorang untuk diniagakan dan keuntungan dibahagikan antara mereka. Faham? Okey, nanti saya akan terangkan. Okey, waktu sama al-mudarabah qiradan. Dan mudarabah ini juga dikenali sebagai qirat. Okey, apa itu mudarabah? Mudarabah ini dia merupakan melibatkan dua orang. Satu, orang yang memberikan harta, iaitu akan memberikan modal, dan satu adalah orang yang akan bekerja dengan modal yang diberikan oleh orang yang pertama itu. Okey, orang yang kedua ni dia akan menjual, contoh modal tu adalah pakaian. Okey, dia akan menjual dalam bentuk perniagaan. Dia tidak boleh menjual tanpa bentuk perniagaan. Okey, dia bila dia jual, dia habis jual pakaian itu, dia dapat duit sebanyak 100. Okey, andailah modal yang diberikan oleh orang yang pertama ini sebanyak RM30 dan dia dapat RM100 daripada dia dapat RM100 daripada menjual pakaian itu. Jadi mudarabah ini dia hanya mengirakan keuntungan itu dibahagikan kepada dua. Satu dibahagikan kepada orang yang pemberi harta, iaitu modal, dan seorang yang akan dapat ialah yang menjual harta itu. So fair di situ. Tapi yang dapat lebih adalah daripada pemberi modal itu, kerana modal itu adalah dia, keuntungan separuh pun daripada dia. Contoh modalnya RM30, dia dapat 100. So 100 tu ditolak 30 modal itu, dari 70. Tu keuntungan daripada pakaian itu adalah RM70. RM70 itu akan dibahagikan kepada dua. Faham? Okay, dibahagikan kepada dua, jadi RM35. So RM35 yang pertama akan diberikan kepada pemberi modal, dan RM35 yang kedua iaitu daripada hasil usaha yang menjual itu. So pemberi harta ni akan dapat duit sebanyak RM65, dan menjual pakaian itu akan dapat RM35, kerana itu adalah sebahagian daripada keuntungan itu. Faham? Kita masuk ke subtopik yang kedua, iaitu ad-dalil al-mudarabah. Seperti mana yang kita tahu, dalil akan dibahagikan kepada tiga, iaitu Quran, hadis dan ijma'ul ulama. Okey, kita akan terangkan fil Quran qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Suratul Baqarah ayat 198. Okey, saya terangkan saya nak jelaskan tabtaghu fadlan. Okey, ayat ini dia hanya menekankan tabtaghu fadlan, iaitu okey, saya terangkan maksud laisa semua ni adalah maksudnya adalah tidak menjadi salah kamu mencari limpah kurnia dari Tuhan kamu dengan meneruskan perniagaan ketika mengerjakan haji. Okey. Jadi saya hanya menekankan perkataan tabtaghu fadlan, iaitu yang bermaksud mencari limpah kurnia Allah. Okey, yang saya akan menekankan bawah iaitu ibtighaul fadlu. Okey, ibtighaul fadlu ni adalah mencari limpah kurnia Allah. Waraddu fil Quran, itu, dan perkataan itu disebutkan dalam Quran, betul tak? Okey, tapi bermakna tijarah. Okey, ibtighaul fadlu ni yang bermakna erti
di dalam Quran, iaitu at-tijarah. At-tijarah itu apa? At-tijarah itu adalah sejenis perniagaan. So wal mudharabah nau'u min at-tijarah. So mudharabah ini adalah sebahagian daripada at-tijarah. So dibolehkan. Okey, fil hadis, yang seterusnya fil hadis, an Suhaib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun fihinna al-barakatu al-bai'u ila ajalin wal muqaradatu wa ikhlatul burri bisya'iri lil baiti la lil bai'. Okey, dalam hadis ini pula dari Suhaib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara yang di dalamnya terdapat keberkatan, iaitu jual beli secara tangguh. Yang pertama. Yang kedua, al-muqaradah. Muqaradah juga dikenali sebagai al-mudharabah, dan mencampur adukkan dengan tepung gandum, iaitu halus dan kasar untuk keperluan di rumah, bukan untuk dijual. Okey. So muqaradah hiyal mudharabah. Okay, muqaradah itu adalah sama seperti mudharabah. Nama lain juga nama lain untuk mudharabah dikenali sebagai muqaradah. Penting ni. Okey. Lepas tu yang ketiga adalah ijma'. Ijma'ul ulama alal jawaz al-mudharabah fil jumlah. So ijma'ul ulama bersepakat tentang perniagaan secara mudharabah umumnya. So jawaz maksudnya harus, betul tak? Okey, kita masuk ke topik ketiga, iaitu hukum al-mudharabah. Hukum al-mudharabah ada 3. Okey, yang pertama al-mudharabah jaizah bil ittifaq. So maksud yang pertama ni adalah mudharabah adalah harus mengikut sepakat ulama. Betul tak? Tadi yang saya terangkan, ijma' ulama kata jawaz. So hukum untuk mudharabah adalah jaizah, harus. Okay, yang kedua, wa yajuz likulli malik wal amil fasakhu aqdul mudharabah min ghairi huduril akhir wa ridahu. Yang kedua ini bermaksud setiap pemilik harta dan pekerja boleh membatalkan atau membubarkan akad mudharabah tanpa kehadiran pihak yang lain. Okay, macam saya kata awal tadi, mudharabah ini memerlukan 2 pihak, iaitu pemberi modal, pemberi harta, dan yang menjual harta itu. So mudharabah ini dia boleh membatalkan tanpa adanya orang yang ketiga, ataupun dikenali sebagai hakim. Contoh saya cakap, contohlah tadi orang tu dia keluarkan modal, lepas tu dia jual, lepas tu dia kata tak apalah, saya tak nak. Okey, orang tu pun okeylah, tak apa, sebab mudharabah dia boleh membatalkan dengan begitu saja. Okey, faham? Okey. Lepas tu yang ketiga, wa yajuz al-fasxu qabla bad'i al-amal aw ba'dahu. Okey, yang ketiga ini bermaksud akad mudharabah juga boleh ditamatkan sebelum atau selepas urusan perniagaan itu dimulakan. So macam mana nak tamatkan mudharabah, betul tak? Okey, mudharabah ni dia boleh tamatkan sebelum perniagaan itu diteruskan ataupun selepas perniagaan itu diteruskan. Contoh kan, modal, pemberi modal tu dah bagi modal tu, lepas tu pekerja tu dia rasa macam tak sedap hati kan. Dia kata, saya rasa saya tak boleh lah nak teruskan perniagaan ini, takut saya tak boleh nak habiskan pakai ini. So dia kata lepas tu dia nak tamatkan perjanjian itu. So hukum mudharabah tu akan tamatlah macam tu je. Itu sebelum. Tapi kalau selepas, contoh dia pertama kan, dia dapat dapat duit dah. Yang pertama dia dah habis jual dah, tapi dia rasa macam lamanya nak habis kan. Contoh dia 2 bulan untuk habiskan pakaian itu, dia rasa macam lamanya kan. So dia kata tak apalah, pemberi harta tu, dia kata kat pemberi harta tu, tak apalah, saya nak tamatkan. Ataupun pemberi harta kata, awak ni lambat lah buat kerja, saya nak tamatkan lah mudharabah ni. Macam tu lah. So dia boleh sebelum dan selepas untuk tamatkan mudharabah ini. Kita masuk kepada topik yang keempat, iaitu arkanu mudharabah. Rukun-rukun mudharabah. Rukun-rukun mudharabah ada 5, iaitu al-aqidani, iaitu yang bermaksud 2 pihak yang melakukan akad mudharabah. Akad, faham kan? Okey, yang kedua
Ra'sul mal. Ra'sul mal ini adalah modal ataupun harta yang kita sebagai harta kan, yang pemberi harta. Okey, yang ketiga adalah al-amal. Al-amal iaitu kerja. Okey, kerja. So al-mudharabah perlu ada kerja. Lepas tu yang keempat adalah ar-ribuhu. Ar-ribuhu yang bermaksud keuntungan. Perniagaan mestilah keuntungan. Okey, lepas tu yang terakhir untuk arkan mudharabah ialah as-sighah. Sighah ijab dan kabul. Okey, kamu semua faham kan? Okey. Kita bermaksud maklumat idhafiyah. Okey, ini sepatutnya dalam dalil. Okey. Cuma saya terangkan balik Ani ibni Abbas radhiyallahu anhu qala kanat ukazun wa majannatu wa zul majazi aswaqun fi jahiliyah fata'assamu an yattajiru fil mawasimi fanazalat laisa alaikum junahun an tabghatau fadlan min rabbikum fi mawasimil haji. Okey, ini yang saya nak terangkan. Kenapa kan masa dalil pertama dia kata kenapa nak takut nak jual barang ketika musim haji. Ini yang secara detailnya dalam ayat tu. Okey, ayat ni mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Ukas, Majannah dan Zulmajaz, tiga ni adalah pasar pada zaman jahiliah. Okey, maka mereka rasa bersalah untuk berniaga pada musim haji. Masa tu belum turun lagi ayat Quran. Dia rasa bersalah nak jual berniaga lah pasar kan ketika itu. Jadi lalu turunlah ayat yang kita belajar dalil yang kedua tadi, dalil daripada Quran tadi kan, yang bermaksud tidaklah menjadi salah kamu mencari limpah kurnia dari Tuhan kamu dengan meneruskan perniagaan ketika mengerjakan haji pada musim haji. So dari situlah orang boleh berniaga ketika musim haji. So tidak salah. Hadis riwayat Bukhari. Okey, yang kedua yantahi aqdul mudharabah baina syarikain ima bi intihai mudatuha al mashrutah fil aqdi au bi fasi ahadil at-tarifain laha lam takun muhaddadatu al muddah. Okey, yang ini bermaksud akad mudharabah di antara dua pihak itu berakhir sama ada berakhirnya tempoh mudharabah yang disyaratkan dalam akad atau salah satu pihak membubarannya jika tidak ditentukan tempohnya. So mudharabah ni dia boleh dalam akad tu dia kata okey, pemberi harta ni dia kata okey, saya nak awak selesaikan saya punya pakaian ni selama 2 bulan mesti habis. So dia kata tempoh tu ada 2 bulan. So bila dah dapat dah 2 bulan, dah habis 2 bulan, dia dah tamat lah dia punya akad mudharabah. Tapi boleh juga salah satu pihak membubarannya jika tidak ditentukan tempohnya. Macam contoh kalau akad dia tak tentukan tempohnya pun, dia cakap 2 bulan ke 2 tahun, dia tak cakap pun. So dia boleh membubarkan macam tu je lah. Macam hukum yang saya katakan, boleh selepas, sama ada selepas akad ataupun sebelum akad. Itulah maklumat idhafiyah, maklumat tambahan. Kita masuk yang kelima sepatutnya, syurut al-mudharabah, iaitu syarat-syarat mudharabah. Syarat-syarat mudharabah adalah penerangan daripada rukun-rukun mudharabah. Okey, al-aqidani, iaitu dua pihak yang melakukan akad mudharabah. So apa syarat dia? Okey, yang pertama an yakuna mustaqilan bitasrifu fihi. Okey, maksud dia mempunyai kebebasan dalam melakukan urusan. Okay, yang kedua an yakunu lahuma ahliyah at-tawakkil wal wakila wal wikila. Okey, bermaksud kedua-duanya mempunyai kelayakan memberi wakil kepada seseorang dan menjadi wakil bagi seseorang. Faham? So ada dua lah, pemberi harta tu dia layak untuk memberi wakil, dan yang menjual ni dia layak untuk menjadi wakil untuk seseorang, untuk pemberi harta tu. Macam tu. Okey, yang kedua Ra'sul mal. Ra'sul mal tu apa? Ra'sul mal tu ada harta. Okey, ada 4 syarat.
iaitu an yakunu minan nuqud wala yasihu minal urud. Okey. Apa maksud dia? Maksud dia ianya berbentuk wang dan ia tidak sah dari bentuk barangan. Modal sepatutnya daripada wang. Dia tidak sah untuk barangan. Okey. Lepas tu yang kedua an yakunu makluman bil qadri wal jinsi. Maksud dia ianya diketahui kadar dan jenisnya. Okey, yang ketiga an yakunu muayyinan. Ianya adalah ditentukan. Dan yang keempat an yakunu ra'sul mal kulluhu minal malik. Seluruh modal adalah dari pemilik harta tersebut. Okey, seterusnya yang ketiga al-amalu, pekerjaan iaitu kerja. Pekerja pun ada 4 syarat iaitu an yakunu amal at-tijarah. Kerja tersebut adalah berbentuk perniagaan. Mesti berbentuk perniagaan, buka kedai. Lepas tu yang kedua an yakunu al-amal mutalliqun fi tijarah fi jinsi ya'imu wala yasihu nadir ala ya'imu. So yang kedua ni bermaksud pekerja tersebut adalah secara umum bentuk perniagaan dan tidak sah perkara yang jarang dikatakan sebagai perniagaan. Okey. Lepas tu yang ketiga adamut taukid. Adamut taukid tidak ditetapkan masa. Pekerjaan tidak ditetapkan masa. Lepas tu yang terakhir an yakunu amal kamilan alal amil. Keuntungan itu dikongsi antara pemilik modal dan pekerja. Macam saya terangkan, dibahagikan kepada dua. Okey, lepas tu yang keempat iaitu ar-ribuhu. Kita typo di situ patutnya bawakan ya. Ar-ribuhu iaitu keuntungan. Keuntungan ada 3 syarat dia iaitu an yakunu ribuhu mahsusan lil muta'aqidaini. Maksud dia keuntungan dikhusus untuk dua pihak yang melakukan akad mudharabah. Okey, keuntungan sama je. Keuntungan dibagi berdua. An yakunu ribuhu mushtarika baina al-malik wal 'amil. So maksudnya keuntungan itu dikongsi antara pemilik modal dan pekerja, dibagikan kepada dua. So yang ketiga an yakunu ribu al-amil ma'luman bil juz'iyah kan nisfu la bitaqdir ka mi'ah ringgit. Keuntungan bagi pekerja telah dimaklumi dengan separuh keuntungan, bukannya dengan nilaian 100. Macam saya cakap 100, bukan dia dapat keuntungan 100 dia punya. Tidak, dia akan dibahagikan kepada 2. So 50 lah keuntungan pekerja itu. Okey, yang terakhir adalah as-sirah. Apa syarat dia? Sirah apa? Syiratul ijab kabul. Okey, apa syarat dia? Ada 2 iaitu an yakunu lafzu al-ijab wal qabul yadullu ala ridha. So lafaz ijab dan kabul itu menunjukkan keredaan dari kedua-dua pihak. So diorang kena redha lah dengan diorang nak buat kan. So mestilah ada matlamat, betul tak? Okay, lepas tu yang kedua an yakunu sirah munjiza fala yasihu ta'liqiha ala syurut. Sirah tersebut dilakukan secara langsung, maka tidak sah sirah itu kaitkan dengan apa-apa syarat. So dia kena melakukan secara face to face lah, orang kata. Okey, sampai di sinilah saya punya pembentangan untuk tajuk al-mudharabah. Saya Muhammad Irsyad Hakimi ingin memohon maaf jika ada kesalahan teknikal seperti typo kan. Okey, itu semua adalah kesilapan daripada saya. Semuanya yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk tu semuanya datang daripada saya. Okey, saya akhiri dengan kalimah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.